Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Okey, jadinya saya bernama Muhammad Marul Iman bin Muhammad Aziz daripada Institut Pendidikan Guru Kampus Ipoh. Jadi saya hari ini akan menceritakan tentang satu kisah Nabi di dalam Al-Quran yang berkaitan dengan api. Okey, jadi apa kisah Nabi yang berkaitan dengan api? Nah, macam kita tahu, kisah Nabi Ibrahim alaihi salam yang dibakar hidup-hidup oleh Raja Namrud dan kaum-kaumnya. Okey, berdasarkan kitab Bidayah dan Nihayah oleh Ibnu Katsir yang mengatakan bahawa kaum Nabi Ibrahim dan Raja Namrud ni mereka menyembah berhala lah. Mereka menyembah berhala dan mereka menyembah matahari. Maksudnya dalam kaum Nabi Ibrahim tu hanya Nabi Ibrahim, hanya isterinya, dan seorang lagi hanya anak saudaranya iaitu Nabi Lut alaihi salam yang menyembah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nak dijadikan ceritalah. Okey, pada satu hari tu Raja Namrud ni dia mengadakan satu majlis keramaian. Okey, bila ada majlis keramaian tu semua kaum Nabi Ibrahim tu dijemput hadir, termasuk Nabi Ibrahim sendiri. Tapi Nabi Ibrahim memberi alasan sakitlah. Jadi semasa berlakunya majlis keramaian tu, Nabi Ibrahim duduk sorang-sorang kan. Jadi Nabi Ibrahim ni dia memecahkan ataupun menghancurkan segala bahala yang kecil-kecil, tinggallah satu bahala yang besar. Okey, jadi bila tertinggalnya satu bahala yang besar ni, bila habis ataupun tamat sahaja majlis keramaian tu, jadi Nabi Ibrahim dan kaumnya pun balik ataupun pulang kepada kampungnya tu lah. Okey, bila tengok sahaja keadaan sebegitu, keadaan bahala hancur sebagaimana Nabi Ibrahim telah hancurkan. Jadi Raja Namrud pelik dan bertanya kepada Nabi Ibrahim, mana siapa yang menghancurkan bahala-hala ni kan? Dia berasa marah lah ya. Dia berasa marah kepada Nabi Ibrahim. Dan apa Nabi Ibrahim jawab? Nabi Ibrahim berkata bahawa bukan saya ataupun bukan sayalah yang menghancurkan bahala-bahala yang lain ni. Bahala yang besar ataupun paling besar yang tidak hancur ni lah yang menghancurkan bahala-bahala lain. Okey, jadinya Fir'aun ni pun pelik. Dia kata, kamu pun tahu bahala ni tak boleh bercakap, bahala ni pun tak boleh menghancurkan, bahala ni tak boleh mendatangkan kemudaratan. Okey, apa reply ataupun apa yang Nabi Ibrahim balas? Okey, dalam surah Al-Anbiya, yang ayat yang ke-66, beliau berkata bahawa qala afata'buduna min dunillahi ma la yanfa'ukum syai'aw wa la yadurrukum. Okey, jadi patutkah kamu semua menyembah benda yang selain Allah yang tak bagi apa-apa manfaat pun dan tak bagi apa-apa mudarat pun? Jadi berhala tu sendiri adalah ciptaan mereka sendiri. Mereka cipta dan mereka sembah. Okay, jadinya tak logik lah. Jadi apa balasan yang Nabi Ibrahim dapat? Nabi Ibrahim dia digesa oleh kaum Ibrahim tu sendiri dan Raja Namrud untuk dibakar hidup-hidup lah. Jadi mereka pun mengumpulkan kayu api kan. Satu kampung mengumpulkan kayu api untuk membakar Nabi Ibrahim di tempat terbuka. Jadi bila mereka mengumpulkan kayu, mereka mengumpul untuk membakar Nabi Ibrahim, Nabi Ibrahim pun diikat dan dipaksalah masuk ke dalam api yang marak dan besar tu. Jadi Nabi Ibrahim pun berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan kemudiannya Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam surah Al-Anbiya, surah yang sama, ayat ke-69, qulna ya naru kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala berfirman supaya api, wahai api, sejuklah dan selamat sejahteralah ke atas Ibrahim. Okey, jadinya pada akhirnya tali yang mengikat Nabi Ibrahim saja yang terbakar dan Nabi Ibrahim tak rasa apa-apalah, selamat dan tak terbakarlah. Jadi bila Nabi Ibrahim dengan selamatnya keluar daripada api yang marak dan besar tu, jadi ada setengah orang, menurut setengah riwayat ada orang yang mempercayainya sebagai seorang utusan Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, jadi kesimpulannya yang kita boleh dapat daripada kisah ni, jadi kita kalau nak
kita kena percaya dan yakinlah bahawa kita berada di bawah perlindungan Allah Subhanahu Wa Taala. Dengan kuasa doa kita merupakan orang Islam.